السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syahrudin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kepada tafsir ini. Dan saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita berada pada ayat ke-44 dari surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Sadaqallahul Azim. Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat ataupun takut. Berkatalah mereka berdua, Tuhan kami, sungguhnya kami khawatir bahawa dia bersegera menyeksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Lalu Allah telah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sungguhnya aku beserta kamu. Aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Perbincangan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kata la'alla ni biasanya diterjemahkan sebagai mudah-mudahan, yang mengandungi maksud harapan terjadinya sesuatu. Tentu saja yang mengharap itu bukan Allah SWT, kerana harapan tak sesuai dengan kehebatan, kekuasaan, ilmu Allah SWT. Oleh sebab itu ada ulama' yang memahami kata ni dalam erti kata agar, supaya harapan itu terkandung dalam kata tersebut mengarah kepada manusia itu sendiri. Jadi dalam konteks ayat ini adalah Nabi Musa. Wahai Musa, wahai Harun, sampaikanlah bimbingan Allah SWT kepada Firaun, sambil menanamkan hati kamu berdua harapan dan optimis kamu, kiranya penyampaian kamu itu memberi kesan kepada hatinya. Segelintir ulama' pula menjadikan kata la'alla ni sebagai dalih untuk menyatakan bahawa taubatnya Firaun beberapa saat sebelum ia mati tenggelam, di mana dia mengakui kekuasaan Allah SWT, ini diterima oleh Allah SWT. Kerana itu mereka menduga bahawa la'alla dalam Quran mengandungi makna pasti. Padahal tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pandangan ini pandangan yang tertolak, seperti yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Contohnya Al-Imam Muhammad Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Pandangan ini salah, kerana banyak penggunaan lain tidak merujuk kepada erti kepastian. Sekiranya lebih-lebih lagi ia berkaitan dengan makhluk, seperti dalam kes di sini. Dia bukan berkaitan dengan kehendak Allah, bukan berkaitan dengan ketetapan Allah, tidak. Tapi di sini merujuk kepada makhluk itu sendiri. Sepertinya pandangan ini, kata Muhammad Al-Alusi, merupakan pandangan tertolak. Firaun mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan yang kedua yang mengatakan bahawa la'ala ini merujuk kepada ketetapan bahawa Firaun bertaubat, ini pandangan yang sangat lemah, kata para ulama tafsir, seperti yang telah dihuraikan tadi. Jadi perintah Allah di sini menunjukkan bahawa manusia hendaklah selalu berusaha, tidak mengharap kepada takdir semata-mata, walaupun Allah SWT telah pun mengetahui sejak azali lagi Firaun ini menolak ajakan dakwah Nabi Musa tersebut. Tapi Allah tetap memerintahkan nabinya yang mulia ini untuk menyampaikan pesanan, kerana Allah tidak menjatuhkan hukuman dan memberikan ganjaran berdasar kepada pengetahuannya yang azali itu, tapi berdasarkan pengetahuannya serta kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sendiri, kehidupan makhluk itu sendiri. Saya ingin mengucapkan sekalian, dari sudut yang lain, perintah ni apabila telah dilaksanakan dan ditolak, maka penolakan itu akan menjadi bukti yang memberatkan objektif dakwah. Kerana jika tidak ada dakwah, maka boleh jadi di hari kemudian mereka akan berkata, kami tidak mendapat pedoman dari Nabi-Nabimu ya Allah, kerana mereka tidak pernah datang kepada kami ya Allah. Mereka akan bagi alasan sebegitu. Jadi bila Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam telah pun memainkan peranan tersebut untuk berdakwah, ditolak, maka ia menjadi hujah. Jadi firman Allah SWT di sini, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan, kalau kita nak terjemahkan tuan-tuan, word by word, pengertian yang dimaksudkan di sini mengisyaratkan bahawa jika usaha tersebut terus-menerus dilakukan, maka dalam hati Firaun akan timbul rasa ingat, rasa kagum kepada Allah SWT yang telah beri kepadanya kekuasaan, pemerintahan. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian,
Jadi perkataan yatazakkaru ini maknanya ingat. Yakhsha, takut, seperti yang telah kita huraikan dalam kuliah terdahulu. Takut yang disertai dengan rasa cinta, rasa kekaguman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kagum ini berkaitan dengan cinta, dan cinta memberi tanpa batas serta menerima apa pun daripada yang dicintai. Kalau itu bahasa yang digunakan oleh sastrawan sebagai contoh Ibn Qayyim dalam mentafsirkan bab Rawdatul Muhibbin, Raudah, taman bagi orang yang sedang bercinta. Kalau cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, lahir daripada rasa takut, rasa kagum, dan akhirnya menyebabkan segala yang diperintahkan Allah Taala itu dipatuhi tanpa banyak soal. Datang ayat ke-45-46, qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Berkatalah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, Tuhan kami, sungguhnya kami bimbang bahawa dia akan menyiksa kami dan bertambah melampaui batas. Nabi Musa dan Nabi Harun sangat menyedari kekejaman Fir'aun ini. Dialah yang telah merintahkan anak-anak lelaki dibunuh dahulu dan biarkan kaum perempuan yang hidup dalam keadaan hina, dijadikan hamba, dijadikan gundik dan sebagainya. Jadi perintah untuk berjumpa dengan Fir'aun menyampaikan risalah Allah SWT ni sungguh menimbulkan rasa takut dalam diri Nabi Musa dan Nabi Harun. Kerana itu mereka pun berkata, ya Allah, Tuhan yang selalu membimbing, memberi panduan kepada kami, kami bimbang kalau dia akan menyiksa kami sebelum selesai kerja dakwah ini dilakukan. Kerana dia terkenal sebagai seorang yang sangat kejam. Lalu Allah berfirman memberi kepada mereka ni satu kepastian, janganlah kamu kedua bimbang menghadapi Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Bahkan siapa pun, kerana sesungguhnya aku berserta dengan kamu dulu. Siapa pun yang kamu hadapi, kamu jangan bimbang, aku tetap akan membimbing, memberi perlindungan kepada kamu. Wallahu ya'asimuka minan nas. Para pendengar rahmati dan dikasihi sekalian, jaminan Allah SWT kepada para nabinya, aku akan menolong, melindungi kamu. Aku mendengar dan melihat. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama dengan kamu ni sentiasa mendengar dan juga melihat. Jadi jaminan Allah SWT ni samalah dengan jaminan Allah SWT kepada Nabi dalam peristiwa hijrah yang telah kita pelajari sebelum ini, ketika Nabi SAW bersembunyi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di Gunung Thawr. Ketika Abu Bakar merasakan rasa cemas bila melihat musuh telah datang, kaki musuh ni kelihatan dari dekat. Sekiranya ada mereka yang duduk mencangkung, sekejap pun akan kelihatanlah di depan mereka Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang bersembunyi. Maka Allah SWT telah pun memberi kepada mereka jaminan, jangan cemas, jangan takut. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ini telah kita kupaskan dalam pentafsiran surat Taubah yang lalu. Jadi rasa takut yang menyerang perasaan Abu Bakar ketika itu akhirnya menjadi tenang bila Nabi SAW memberikan kepastian. Maka begitu juga kepastian yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dalam kes ini. Farata ni tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Farata kalau kita lihat dalam kamus-kamus, sebagai contohnya kamus yang baik yang saya cadang kepada tuan-tuan, namanya Kamus Al-Aziz, dikarang oleh Ustaz Abdul Aziz Hafizahullah, menyenaraikan perkataan-perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab di peringkat sekolah menengah dan juga dalam Al-Quran Al-Karim. Bagus tuan-tuan untuk dihadiahkan kamus kepada anak-anak. Itu je Kamus Al-Farid. Jadi perkataan farata ini, yafrutu, bererti mendahului. Jadi dimaksudkan di sini Fir'aun ni akan bersegera menyeksa kami. Jadi perkataan ni tuan-tuan difahami dengan adanya rasa takut serta kata melampaui batas sebelum itu. Rabbana inna nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Takut mereka ni diserang oleh Fir'aun yang kejam ni tuan-tuan. Ada sesetengah manusia mempersoalkan, macam mana pula Nabi Musa ni ada rasa takut, sedangkan Allah SWT telah pun memberikan rasa keamanan dalam diri baginda bersama dengan Nabi Harun alaihi wassalam. Sebagai contohnya kita dapat dalam surah Qasas ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'al lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Allah berfirman, kami akan bantu melalui saudaramu dan kami berikan kepadamu kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapai kamu berdua. Kerana itu pergilah kamu berdua dengan membawa mukjizat-mukjizat yang kami berikan kepada kamu berdua, dan orang yang mengikuti kamulah orang yang akan menang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah merujuk kepada
kata para ulama tafsir, rasa takut yang disebut dalam ayat surah Taha ni adalah berkaitan dengan ajakan mereka berdua. Sedangkan rasa takut yang dinafikan dalam surah Al-Qasas ini adalah rasa takut Nabi Musa akibat pembunuhan yang tak sengaja yang pernah dilakukan, menyebabkan baginda terpaksa berhijrah ke Madian. Kau dengar dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian panjang perbincangan para ulama mufassirin tentang ketakutan Nabi Musa yang dibayangkan dalam ayat ini. Ada yang menganggap seperti telah kita sebut dalam surah Al-Qasas itu, rasa takut menyerangnya kerana dia telah tersilap membunuh seseorang. Ini ada disebut dalam surah Al-Qasas, fawqazahu Musa faqadha alaihi. Ataupun rasa takut Nabi Musa ni ketika melihat tongkat tukang-tukang sihir beserta dengan tali-tali yang mereka lemparkan bertukar rupa seakan-akan ular yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara penjelasan yang menarik juga oleh Imam Qurtubi, beliau telah menghuraikan ketakutan seperti yang demikian semata-mata ketakutan sahaja tidak mengapa, kerana rasa takut mesti ada dalam diri setiap manusia walaupun mereka merupakan Nabi. Rasa takut tidaklah tercela, kerana didorong oleh rasa takut itulah seorang akan berusaha untuk menyelamatkan diri daripada apa yang ditakuti. Apatah lagi kalau rasa takut itu timbul bukan semata-mata takut untuk kepentingan diri sendiri. Jadi Qurtubi mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW juga pernah menggali parit dalam sebuah tempat, di sebuah tempat pertahanan yang ditakuti kalau musuh akan menyerbu dari arah tersebut. Inilah perang Khandaq yang berlaku dan akhirnya membawa kemenangan kepada umat Islam. Perang Ahzab, perang Khandaq, perang Ahzab tu tuan-tuan. Sebelum itu Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan beberapa orang sahabat bersama dengan isteri mereka berhijrah sebanyak 2 kali. Sekali ke Habsyah, kemudian berhijrah ke Madinah, kerana takutnya agama Allah SWT ni akan dihancurkan. Pengikut-pengikut, penyokong-penyokong umat Islam ini akan dihancurkan oleh kejahatan kaum Quraisy. Jadi kata Qurtubi, mereka lari dengan agama mereka, yakhafuna bidinihim, kerana takut akan fitnah oleh kaum musyrikin dan terhadap kekejaman kejahatan mereka. Jadi pada keterangan Qurtubi ini tuan-tuan, dapatlah kita bawakan bahawa naluri manusia ni di segenap waktu memanglah diserang dengan rasa takut. Tapi rasa takut itu yang menyebabkan manusia kian lama kian maju dalam membina pertahanan diri. Jadi rasa takut yang ada dalam rasa cemas yang terdapat dalam Nabi Musa dan Nabi Harun ini dirawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah gambarkan dekat sini tuan-tuan, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini satu jaminan daripada Allah Taala sendiri untuk mengatasi rasa cemas tersebut. Jadi kalian berdua jangan cemas kerana aku selalu berserta dengan kalian. Menurut satu riwayat dari Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum arbahum, dalam tafsir yang dimaksudkan di sini, kalian berdua jangan merasa takut kerana aku selalu bersama dengan kalian ataupun berada di pihak kalian. Aku dengar percakapan kalian, aku dengar pula percakapan Firaun dan percaturannya. Aku lihat tempat kamu berdua sedang berdiri dan aku lihat pula tempat berdirinya Firaun. Tidak ada yang satu pun yang tersembunyi dari pengetahuan, dari pendengaranku. Ketahuilah oleh kalian semua bahawa ubun-ubun setiap makhluk ini berada dalam genggamanku. Tidak ada kata-katanya akan keluar, bahkan gerak turun nafasnya pun, bahkan setiap pergerakannya pun aku yang mengizinkan berlaku semuanya. Jadi aku bersama dengan kalian, ni jaminan daripada Allah SWT terhadap mereka, kedua orang Nabi ini, untuk menolong, untuk membantu kalian. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi Allah gambarkan dekat sini dalam ayat yang berikutnya, fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'na bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'a al-huda inna qad uhiya ilayna anna al-'adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakan kepadanya, sungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama dengan kami dan janganlah engkau menyeksa mereka. Sungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti dari Tuhanmu dan keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa seksa atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Bapa yang hati dan dikasihi sekalian,
Nanti kita akan lihat dari kuliah akan datang bagaimana rasa kekuatan yang telah pun ada dalam diri dua orang Nabi ini akhirnya menimbulkan keberanian luar biasa. Rasa bangga menjadi hamba Allah SWT, ma'iyatullah, rasa Allah bersama dengan kita, tuan-tuan. Maka bila ada perasaan seperti ini, segala kerja yang dilakukan menjadi mudah. InsyaAllah dalam kuliah akan datang akan dibawakan kisah bagaimana para ulama berdepan dengan keadaan-keadaan yang kritikal, kekuatan mereka dengan adanya hubungan dengan Allah SWT langsung menyelamatkan mereka sebagaimana mereka pelajari daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu. InsyaAllah kita akan lihat perkara yang kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.